12 orang je. Ashley tak ada. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Morning. Assalamualaikum. Niat je. Dengar dekat saya ni. Pagi, Andrew. Okay. Masuk bab 11 Chapter 11, Force and Motion. Force tu daya, motion gerakan. Daya dan gerakan. Yang bab ni simple saja, pengenalan untuk force and motion. Okay. In this chapter you will learn this term lah, distance. Okay, dia punya science term, konsep, distance. Okay, jarak, displacement, sasaran. Speed laju, velocity hal laju. Speed laju, velocity hal laju. Acceleration, pecutan, displacement time graph. Ni berkaitan dengan graf, kita ada dua jenis graf. Okay. Sasaran lawan dengan masa. Displacement versus time. Okay. Displacement S versus time graph, ST. And then velocity time graph, VT. Okay, graf hal laju lawan dengan masa, hal laju per masa. Dan kita ada lagi gravity. Okay, kita ada gravity. Gravity, gravitational force, gravitational strength. Okay, and then kita ada free fall. Ada lagi free fall. Jatuh bebas. Bila you lontar bola dekat atas, kenapa bola tu jatuh balik ke bumi? Itu adalah free fall lah. Depends on the gravity. Ada kaitan dengan gravity. And then last sekali inertia. Inertia. Kenapa bila you berada dalam bas, okay, you berada dalam bas yang bergerak. Okay, ini bas yang bergerak. Okay, dan when the bus is stop, suddenly stop, you are moving forward. Bila bas berhenti, you akan bergerak ke depan. Kenapa? Itu kita relate dengan inertia. Okay. Kita tengok dulu yang first one, linear motion. Okay, linear motion. Apa maksud linear motion? Ada 4 subtopik dekat sini, linear motion graph. Graph yang tadi dah, displacement time dengan velocity time. And then gravitational acceleration and free fall, mass and inertia. Mass the same, bukan berat. Mass the same. Berat, weight. Berat lain. Jism dengan berat ada beza. Linear motion. The linear motion is the motion of an object in a straight line, straight path. Pergerakan objek dalam satu gerakan lurus. Maksudnya gerakan lurus lah. Dia linear motion.
motion of object in a straight path. The car moving in a straight line, the fruit falling to the ground because of the gravitational acceleration. Okay, bowling move in a straight path also. Okay. Now, distance and displacement. Distance maksud tadi jarak, jarak. So, distance is the total length. Distance is the total length. Okay. Distance is total path length traveled by an object. Berapa jauh, berapa banyak jarak, total length. Berapa jumlah jarak, jumlah panjang, total length. That is distance. Distance is total length. Total length. L, the symbol for length is L. Okay, L, total length equal to distance. Okay, distance dia punya simbol D lah. Displacement dia punya simbol S. Okay. So distance, let's say you are moving, you start from your home to a grocery shop, 80 meter to the left and then straight forward 80 meter. So your total distance is 160 meter. Tu you punya jumlah jarak. Okay, boleh ya? Distance. Distance jumlah jarak. Okay, unit dia adalah meter. Displacement sesaran. Okay, sesaran. Displacement is the distance of the shortest path. Okay, shortest path. Distance of the shortest path ataupun total distance travel. Shortcut lah. Kita panggil dia shortcut. That is displacement. And displacement is the distance of the shortest path that connects two locations in a specific direction. So yang ni ada direction. Displacement have a direction. Distance, no direction. Okay. So this one ada direction. So dekat sini, yang tadi juga, I'm moving from your home, from your house to the grocery shop. Okay, total distance is 160, but displacement is 113.14 meter in the northwest direction. Okay, ni ada arah. Untuk yang displacement ada dia punya arah. Arah ke mana? To the north, okay, kepada arah lah. Utara, selatan, barat, timur. Okay. Barat daya, barat laut. So, ini adalah barat laut. Okay, barat laut. In the northwest direction. Macam mana nak kira ni? Macam mana dapat 113.14 meter ni mana dapat? Okay, yang ni kita guna Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. Dia dah belajar dalam matematik kan? Tu beza dia, distance and displacement. Distance berapa jauh? Belok lah. Pergilah belok ke mana pun. Okay. From A to B. That is your total length. Okay. From A to B, this is your total length ataupun distance. Okay. Distance. Kalau displacement adalah you punya shortcut. Ada arah. Ini adalah displacement. Okay, ada arah dia. Okay, timur laut. North east. Okay, displacement. Dia beza distance dengan displacement. Jarak dengan sesaran. Okay. Method to measure length. Macam mana nak ukur panjang, nak ukur jarak, nak ukur berapa jauh. So kita ada measuring tape. Ni yang atlet ni dia selalu ukur padang. Ukur padang 100 meter berapa. So kita ada measuring tape, ada meter rule. Yang ini untuk ukur panjang objek yang kecil lah. Vernier caliper. Ada satu lagi alat yang lebih kecil. Let's say kita nak ukur guli, marble. That one we use micrometer screw gauge. Okay, ini adalah vernier caliper. Ini
alat-alat untuk ukur panjang, alat untuk ukur panjang. Satu lagi micrometer, screw gauge. Okay. Ukur guli ke ataupun tebal kertas. Tebal satu helai kertas. Tapi nak kira satu helai kertas, kita kena ambil overall dulu. Let's say you punya buku teks how many pages. Okay, you punya buku teks how many pages. Lepas tu baru kita guna micrometer, screw gauge. Okay. And then baru divide dengan how many pages. Okay. Dia punya thickness of the textbook divide by how many pages. Baru dapat tebal satu helai kertas. Ini untuk ukur panjang lah. Kita ada vernier caliper. Vernier caliper kita boleh ukur diameter beaker. Okay, ataupun ni ada banyak berapa shilling. Ketebalan shilling. Ataupun bahagian luar beaker. Bahagian dalam beaker, bahagian dalam beaker. Ini bahagian luar dengan bahagian dalam. Yang ni untuk bahagian dalam. Yang ni untuk bahagian dalam. Yang ni untuk bahagian luar. Ini bahagian luar. So to measure the thickness of the beaker, okay. So kita boleh tolak lah. Bahagian luar tolak bahagian dalam. So dapat tebal beaker berapa. By using this instrument. Okay. Kalau you belajar geografi dulu, contoh kita ada map peta, okay, kita ada map, kita nak ukur jarak from A to B. Okay. So how to measure this one? The road ke? Macam mana nak ukur ni? Kita pakai apa? Kalau untuk map, nak kira jarak dia. Dalam map dia ada dia punya scale kan. Let's say 1 cm equal to 1 kilometer. Dia punya ratio. So kalau kita nak guna jarak, nak kira jarak from A to B in the map, we must use string lah. Okay, string. Mesti ada benang dan juga pembaris. String and ruler to measure the length. So kita pakai string and then measure with the ruler. So kalau kita dapat 5 cm, so from A to B is 5 kilometer. Right. Okay. Now method to measure displacement. Nak ukur sesaran. Tadi saya dah bagi tahu nak ukur sesaran kita ada kaedah dia teorem Pythagoras. Ni yang dah belajar dalam matematik. Okay, Pythagoras theorem, which is A square plus B square equal to C square. Contoh dekat sini, example kita nak cari C yang tadilah. Okay. And A dia bagi 4, okay. B dia bagi 3. 4 cm, 3 cm. And then find out how much is the value for C. So kena guna Pythagoras theorem. A square plus B square equal to C square. So 4 square plus 3 square, 16 tambah 9 sama dengan 25. So C square equal to 25. C equal to square root 25 times 5. So C is 5 lah. Okay. 3, 4, 5. Ni untuk yang rectangle perpendicular 90 degree. Okay, 90 degree. Bolehlah kita guna Pythagoras theorem. Okay, untuk yang 90 degree sahaja. Kita ada 6, 8, 10. Okay. Apa lagi? 9, 12, 15. Okay. A, B, C. Okay, speed.
Semua nak kira laju. Okay, dia punya definition, speed is defined as the rate of change of distance. Laju ialah kadar perubahan jarak. Rate of change. Rate, kadar perubahan jarak. Okay, distance, jarak. Kadar perubahan, rate of change. So kalau rate of change, perkataan rate of change tu maksudnya divide by T. Okay, speed V equal to D over T. Rate of change of distance. Nak cari laju, berapa laju kereta tu? Tu kena bahagilah berapa jarak dia. Okay. Contoh kereta tu bergerak dalam 5 kilometer. Okay, 5 kilometer ataupun 5 meter, kita guna SI unit, 5 meter dalam masa 2 saat, 2 second. 5 meter in 2 second. So dia punya speed is 2.5 meter per second. Meter per second. Meter per second. MS negative 1. MS negative 1. Okay, meter per second. Negatif tu maksud dia per lah. Per. Okay, meter per second. Okay ya. Boleh? Nak kira laju, jarak bahagi masa. Distance divide time. Dia punya definition, rate of change of distance. And then we have average speed. Average speed is the rate of change of total distance travel. Average tu maksudnya tambahlah. Okay, average speed dia berapa? Let's say ada A, B, C. Okay, you are moving from A to B in 2 meter per second. Okay, MS negative 5. And B to C in 4 meter per second. So find the average of the speed. Find average speed. So kalau average speed, B average, you kena tambah. Means that 2 plus 4 divide by 2. Divide by 2 lah, ada dua value, 1, 2. So 2 plus 4 divide 2. Dapat 3 lah. Okay. Average velocity 3 meter per second. Boleh ha? Kalau ada 3, let's say C to D. Ada lagi 1. So you kena divide by 3 lah. Berapa value? That is average. Okay, nak kira average berapa? Yang ini untuk velocity. Kalau distance, you kena divide by time lah. Total distance divide by total time. Contohnya A to B 1 saat. A to B 10 meter. B to C 20 meter. And then dia punya masa 2 saat. So untuk total distance 10 tambah 20 jadi 30. Total time 3. Okay. So jawapan dia 10 lah. 10 meter per second. Boleh ha? Ini untuk average speed. Okay. And then velocity. Velocity lebih kurang sama dengan speed. Tapi velocity dia berdasarkan kepada direction. Velocity dia ada direction. Benda sama je. Sama je. Velocity is defined as the rate of change of displacement. Tadi speed tadi rate of change of distance. Velocity is the rate of change of displacement. Benda sama, V equal to S over T. Sama dia punya formula dia. Cuma beza dekat sini distance, sini displacement. Tadi displacement, kita nak kira displacement tadi kita guna Pythagoras theorem. Shortcut.
So velocity ni untuk yang shortcut, displacement over time. Okay, sama juga unit meter per second, ms negative 1. Beza dia ada direction. Ke mana? Ke kiri ke kanan ke? Ya. Ada soalan nak tanya? Ada? Dengar ke tak ni? Contoh dekat sini. Find the speed and average speed. Find the speed. Okay, contoh. From 0 to A. Berapa dia punya speed? So nak cari laju V. Okay. Dekat sini dia punya V 10 bahagi 2 lah. Senang je. Jarak dia. From 0 to A. So 10 divided by 2 equal to 5 meter per second. Meter per second. 10 meter divide 2 second. So meter per second lah. And then from A to B, dia punya speed dia berapa? A to B 10 ke 50. So you kena tolak lah. 50 tolak 10 jadi 40. 40 bahagi 4. Ataupun kita boleh ambil from 0 to B, from 0 to C. Tengok dia punya ni. Okay. Tengok soalan nak macam mana. So kalau A to B, from A to B, 40 meter divide by 4. Okay, divide by 4 second. So 10. Laju dia 10 meter per second. Okay. Then B to C 50, 100. Laju dia 50. Dia 50 meter. 100 tolak 50, 50. And then masa dia berapa? 10 tolak 6. So 4 lah. Sini 4 saat juga. Okay, 4 saat. So 50 bahagi 4 berapa? Berapa 50 bahagi 4? 12.5. Okay. Okay, ini. Betul. 12.5 meter per second. So, tu dia punya speed. Speed from 0 to A to B, B to C. Okay. And then average speed. So, average speed macam tadilah. Cari total laju berapa. Ataupun tadi average speed dia cakap apa? Total distance. Okay. Total distance divide by time. Divide by time. Total distance 100. Okay, 100 meter. Okay, 100 meter. Total dia 100 meter. And then masa dia 10. So 100 meter bahagi 10. Ini 10 lah. 10 meter per second. Okay. Boleh? Boleh ke tak ni? Senyap je. Boleh Ada nak tanya? Tak ada. Okay. Ini cara dia nak kira dah.
Okay. Speed of the runner at position A. So sama 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Dekat position B 50 bahagi 6. Dia ni dia kira daripada 0. Okay, 50 meter bahagi dengan 6. Dia start from 0. Okay, 50 bahagi 6, 8.33 meter per second. Then average speed, okay, tengok 100 meter divide by 10 second. Total distance divide by total time. Total time. So 100 divided by 10 equal to 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. 100 divided by 10, 10 meter per second. Okay. Okay. Now velocity. Untuk velocity, hal laju. Laju mesti ada direction lah. Contoh dekat sini kereta ni bergerak, moving from 0 to A. Okay, from 0 to A in 2 seconds. 0 to A is 4 meter. A to B 4 meter again, and then continue until 12 meter. So dia punya jumlah masa from 0, from O to C is 2 plus 2 plus 2 equal to 6. And then total distance is 12 meter. The velocity of the car from 0 to C, the velocity dia from 0 to C is, kira lah, total displacement 12 meter. Sama macam tadi cuma yang ni ada arah. So arah dia ke kanan lah. Okay. Arah dia ke kanan. To the east. 12 meter divided by tambah. So tambah. 2, 2, 2, 6. So terdapat 6 second. Velocity is 2 meter per second. Okay. To the east. Move to the east or move to the right. Okay. Velocity dia ada arah. Kalau you reverse, dia akan jadi negatif lah. Akan jadi negatif. Let's say kalau you reverse, you reverse 4 meter. So you kena tolak lah 12 tolak 4. Okay. Ini dia depends pada direction. Ya. Ini cara nak kira dia. Sama juga. Nampak. Velocity of the car from point 0 from O to A 4 meter. Okay, dan masa dia 2 saat. So 4 bahagi 2, 2 meter per saat. 2 meter per second to the east. From point A to B pun sama. So yang ni you kena kira berapa dia punya displacement 4 meter. Displacement 4 meter lah 8 tolak 4. 8 tolak 4 jadi 4. So 4 bahagi 2. So 2 juga. Laju dia pun 2. Okay. The velocity of the car from 0 to C 12 divided by 6 equal to 2 meter per second. Jadi mesti ada direction. Untuk velocity ada direction, speed tak ada direction. Acceleration. Okay, acceleration pun ada direction juga. Acceleration is the change of velocity over time. Okay, rate of change in velocity. Itu maksudnya acceleration, pecutan. Okay, pecutan. Yang ni pecutan. Okay, acceleration A equal to change of velocity divided by divide by time. Tadi kita dah tahu velocity kan? Velocity tadi displacement over
S displacement over time. And acceleration, change of velocity over time. So maksudnya change in velocity ni ada halaju akhir tolak halaju awal. Final velocity minus initial velocity divide by time. Ataupun kita pakai simbol V minus U over time. Okay, E equal to V minus U over time. V itu maksudnya final velocity. U maksudnya initial velocity, halaju awal. V halaju akhir. So kalau tengok basikal ni, halaju awal dia kosong. Halaju akhir dia 4. Okay, halaju awal dia kosong, halaju akhir dia 4. So pesutan dia 4 tolak kosong bahagi dengan masa berapa? In 5 second. So 4 bahagi 5 lah. Berapa dia punya jawapan? 4 bahagi 5. 0.8. Dia punya pecutan 0.8 meter per second ms negative 2. Okay. ms negative 2. Kenapa ms negative 2 pula? Sebab sini dah velocity. Velocity ms negative 1 divide by second again. So it become ms negative 2. S ni naik ke atas jadi negative 2. Okay. Ni velocity kan. So velocity divide by time. Velocity is meter per second divide by second. So ms negative. That's why the SI unit for acceleration is meter per second. ms negative 2. Nak cari pecutan. Kita ada laju, halaju, pecutan. Laju berdasarkan jumlah jarak. Okay. Halaju berdasarkan sesaran, displacement. Pecutan, perubahan halaju. Kita ada halaju akhir tolak dengan halaju awal divide dengan masa. Dapat 0.8 meter per second. So 0.8. 0.8. Jawapan dia 0.8. Okay, if the brakes are applied, contohnya kereta tu dia brake ataupun bicycle tu dia brake ataupun dia slow down. And then the velocity of the bicycle will decrease. So halaju akan berkurang. Halaju akan kurang. Bila kereta brake ataupun you slow down, the vehicle is slowing down, so dia punya halaju akan berkurang. This situation shows that the bicycle experience deceleration. Tadi acceleration. Pecutan. Yang ni kita kira sebagai positif. Acceleration positif. Maksudnya dia punya halaju tu bertambah. 2 saat from A to B increase. Okay. From B 0 meter per second, B dah jadi 10 meter per second, and then sampai dekat C dah jadi 20 meter per second. Maksudnya dia punya velocity keep increasing. Bertambah, makin laju. So dia punya pecutan adalah positif lah. Okay. Let's say sampai D dia brake. Dia dah brake. Okay. Bila sampai dekat T, dia dah berkurang jadi 5 meter per second. Maksudnya from C to D ni dia dah brake ataupun dia slowing down. So berapa dia punya acceleration from C to D? Acceleration from C to D. Macam mana kira? So yang ni adalah V. Okay, yang ni adalah V. Final velocity. Final.
Ingat V minus U over T. Contoh dalam masa C to D dalam masa 2 saat. 2 second. Okay. So V is 5. V is 5 MS negative 1 minus U. U is at C lah. So U is 20 meter per second. Divide by 2 second. Berapa ni? 5 tolak 20 berapa? 5 tolak 20 berapa? Negatif 15. MS negatif 1. Divide by 2. Berapa? 15 bahagi 2? 7.5. Negatif 7.5. 7.5. Dapat, kita akan dapat negatif 7.5 meter per second per second. Okay. So yang ni, kalau ada negatif, bila pecutan yang kita dapat tu nilai dia negatif, maksudnya the object is decelerate. Okay, the object is decelerate. Nyah pecutan. Okay, nyah pecutan. Kita ada acceleration positif. Kalau acceleration dia negatif, kalau pecutan dia negatif, kita panggil dia deceleration. Okay, nyah pecutan. Okay. Nyah pecutan, decelerate. Decelerate ni bila objek tu dia bergerak slow, slowing down ataupun dia brake. Laju akhir dia dah berkurang. Daripada 20 dah jadi 5. Tu maksudnya dia slowing down lah. Nyah pecutan. Dan dia punya acceleration dia negatif. Okay, negatif A. Boleh tak? Kalau you dapat pecutan negatif, maksudnya dia slowing down. Ini contoh. Ini semua dekat buku teks. A student participate in a 100-meter race. Okay, he recorded 12.58 seconds in the event. What is his average speed? So, berapa? Nak cari dia punya purata laju. Laju purata, average speed. So, total distance 100 meter divided by how many second lah. Kalau dapat dia punya jawapan. So, this one distance over time. Okay, total distance over total time. Dapat dia punya average speed. AV. Example 2. A car travels 800 meter from point A to point B in 65 seconds. Then the car turns back. Baik. Yang ni you kena faham lah. From A to B 800 meter. Okay. In 65 seconds. Then the car turns back 350 meter from point B to C. Dia patah balik B to C 350 meter in 30 seconds. Okay. What is the speed of the car at point B? So yang ni nak cari laju dekat B. Laju dekat B. So from A to B, berapa dia punya laju? Laju. So distance over time lah 800 divide by 65. Dapat dia punya laju dekat B. Laju dekat B. Okay. And then determine the total displacement of the car. Tentukan jumlah sesaran. Determine the total displacement of the car. So kalau total displacement, you kena ikut dia punya arah. So kalau ikut arah, from A to B, 800. And then dia turn back
Turn back maksudnya negatif lah. You kena tolak. Turn back. So 800 minus 350 meter. Okay, baru dapat you punya displacement. Okay, ni you punya displacement. Ni kalau you turn back. Ke kanan consider positif. Ke kiri turn back consider as negative. Okay. Itu untuk displacement. Boleh? Boleh ya? Okay. So displacement kita dapat 450 meter. Kalau soalan, contoh ada soalan D, dia suruh cari total distance. Cari total distance. Okay, kalau total distance, you kena tambah semua. From A to B to C. So 800 plus 350. Dapatlah total distance. Kalau displacement, mesti ikut pada arah. Mesti ada direction arah. So A to B is positive, B to C is negative, tolak. Sebab dia dah bergerak ke kiri. Tadi ke kanan, lepas tu ke kiri. So kena tolak lah. Baru dapat displacement. Okay, and C, what is the velocity of the car? So nak cari velocity, ingat velocity adalah displacement over time. So cari dulu displacement, yang tadi dah cari 450 divide by time. Jumlah masa. Okay. Jumlah masa lah daripada A to B. So kita punya jumlah masa 65 tambah 30. Okay. 95 second. Right, so you punya velocity, okay, 450 meter divided by 95. 4.74 meter per second. Ini you punya velocity. Okay. Yang penting kena cari sasaran displacement berapa based on direction. And then masa. Jumlah masa dia berapa. Masa tak payah tolak lah. Because the time is keep moving, right. Takkan jadi masa tu dah reverse pula. Kita tengok contoh yang ketiga. 19. Okay, contoh 3. What is the acceleration of Usain Bolt if he starts from rest and attain a velocity of 10.44 meter per second at 100 meter finish line in 9.58 seconds. So dekat sini kita ada velocity. Maksudnya attains ni dia punya velocity dia kekal lah. Dalam masa 100 meter sprint tu dia kekal 10.44 meter per second. And then kita ada masa saat, second. Okay. T ya. This one is V, this one is T. So find the acceleration. Cari acceleration. What is the acceleration of Usain Bolt? So V minus U over T. V final velocity 10.44 sampai dekat finish line 100 meter. And then 0 is initial velocity. Okay, initial velocity kosong lah. Kita start daripada kosong kan. And then the time is 9.85 second. Dapatlah dia punya acceleration. Okay. Mesti ingat formula ni lah. Untuk cari acceleration, cari pecutan V minus U over T. Okay, V minus U over T. Change in velocity over time. V kecil lah. V kecil, U kecil. Okay, there. Example number 4. Ini tengok. Banyak arah dia berubah. Syafiq runs from point R to S, which is 100 meter to the north of R. He then runs to T,
150 meter to the east of S. Okay. He continues running to U 100 meter to the south of T. The total time taken is 60 seconds. Jumlah masa daripada R, S, T, U tu adalah 60 saat. Calculate the distance. So tadi saya dah bagi tahu kalau distance tu tak payah ikut arah. Tambah sahaja berapa dia pergi mana, dia nak belok kat mana pun you just tambah. So we have 100 meter plus 150 plus 100 is the distance. Okay, 350 meter. Okay, then average speed. Average speed equal to total distance divided by total time. So total distance dah cari tadi 350 bahagi dengan total time 60 second. So dapat laju purata dia. Average speed 5.83. Okay. Then displacement. Displacement. Find the displacement. Cuma nak cari displacement. Yang ni dia dapat 150 meter. 150 meter to the east. Macam mana dia dapat 150 meter ni? Macam saya bagi tahu tadi lah. Kita consider ke atas tu positif. Okay. To the south, negatif. To the mana barat dan timur ni. Okay. Sini west. Ni east kan. So to the east, positif. To the west, negatif. So dekat sini, positif tambah 100. Okay. And then to the east, tambah lagi 150. Lepas tu, to the south, kena tolak 100. So jawapan dia 150 dah. Okay. Siapa nak roti? Ini boleh dengar. 100 tambah 150 tolak 100. So 150 lah. Dia punya displacement, shortcut dia, sasaran dia adalah 150 meter. Sebab kita consider arah. Kita tengok dia punya direction. Positive to the north, to the east positive, to the south is negative. Okay, tengok arah. Boleh? Okay, then to find the velocity, okay, to find the velocity displacement over time. So yang tadi 150 tadi bahagi dengan masa lah 60 saat. Masa dia samalah. So dapat 2.5 meter per second to the east. Nampak beza average speed dengan velocity. Speed dengan velocity dia berbeza. Berbeza. Average speed tu maksudnya keseluruhan lah laju purata dia daripada R sampai ke U. Kalau dia tanya speed sahaja, maybe speed from R to S ataupun S to T, that is speed. Kalau average speed untuk total lah semua pergerakan dia daripada mula sampai akhir. Okay, from R to U. Average speed. Kalau velocity, mesti kira displacement dulu. Okay, consider direction. Mesti ikut arah. Okay. Ada nak tanya? Soalan setakat ni? Ada, boleh beza. Ya. Baca. Distance. Simbol dia D. Displacement. Simbol dia S. And then speed. Simbol dia V. Okay, nak cari V. Distance divided by time. Okay, distance divided by time. And kita ada velocity pun V juga. V juga, sama juga simbol V. Tapi displacement S divide T. Okay. Displacement divide T. Velocity.
Okay. And then kita ada acceleration. Okay, acceleration simbol dia A, acceleration equal to V minus U over T. Okay, V minus U over T. Nak cari U dulu pun boleh ataupun senang V minus U lah. Okay, V tu tahu kan? V final velocity, U adalah initial velocity. Final velocity, U adalah initial velocity. Halaju akhir, halaju awal. To find acceleration, V minus U over T. Okay. Boleh ha? Ini sama, speed dengan velocity sama. Tapi kalau belajar dekat fisika, dia ada arrow. Ataupun yang velocity ni dia book. Dia bookkan V, tebalkan huruf V, nak beza speed dengan velocity ataupun ada arrow. Okay, nak tunjukkan ada arah. Velocity mesti ikut arah. Okay, sesaran displacement S over T. Displacement mesti ikut arah. Mesti ada U ke pergi mana. Okay, north west. Sama dengan graf lah. Okay, graf ada positif, ada negatif. And then kita ada deceleration. Okay, deceleration maksudnya negatif A. Okay, negatif A. V minus U over T, nilai dia negatif. So that is deceleration slowing down ataupun U brake. Okay, velocity decrease. Velocity decrease. Acceleration ni velocity increase. Nah, sebab tu dia tolak V minus U sebab halaju akhir dia lagi tinggi daripada halaju awal. Sebab tu dia tolak. Dia dapat dia punya nilai dia positif. Okay. Nah, yang ni saja untuk hari ni. Sekarang you tahu apa distance, displacement, speed. Velocity ni dah cukup. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada? 20. Boleh? Dah masuk 3 tik. Okay, so sampai sini untuk hari ni. Thank you class. Bye. Perasan saya pun masuk bila? Okay, thank you. Macam cikgu, recording nanti cikgu letak dekat group lah. Cikgu? Okay. Terima kasih cikgu. Senyap je hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman. Apa? Ya. Kenapa? Ni nak mandi. Saya boleh mandi. Sudah. Okay. Boleh keluar. Minum dulu, makan dulu. Hong Zeching, Anvik, Rose Yuk Chin, Amir, Isha, Lawrence, Tu Enzin. Apa lagi ni? Bang Yiman, Bang Yiwei. Isha, Anvik, Inas. Bye.